Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazahin rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala dan para penuntut ilmu dan para pecinta ilmu, para muallim muallimah sekalian, ahli keluarga, sahabat-sahabat, kenalan yang dekat maupun yang jauh, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Mudah-mudahan muqabalah pertemuan pada pagi yang begitu bermakna kepada saya dan kita semua. Kita berada pada tanggal 11 Sya'ban, menghampiri suatu bulan yang penuh barakah. Satu bulan yang menjadi suatu keinginan ataupun hajat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu keadaan apabila Ramadan telah meninggalkan baginda. Namun dalam suatu keadaan baginda merasa sedih dan berhajat untuk mendatangi Ramadan yang seterusnya. Dan Rasulullah sentiasa merindui akan kedatangan bulan yang penuh barakah. Disebut dalam suatu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman Allah taala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, memperjelaskan penjelasan-penjelasan ke arah petunjuk dan membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana pahala, yang mana dosa, yang mana akidah yang benar, begitu juga akidah yang salah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membentangkan dalam Al-Quran jalan-jalan ke arah menuju keredaannya sebagai ahli syurga Allah. Wal-iyazubillah, supaya kita semua berdoa minta perlindungan Allah, pelihara diri saya dan kita semua dijauhkan daripada menjadi ahli nar, ahli neraka Allah. Wal-iyazubillah. Allahumma ajirna minan nar. Alhamdulillah, para tetamu, pada kenalan yang menyaksikan pertemuan pada pagi ini, dengan adanya suatu permintaan untuk saya berbicara tentang penghayatan Ramadan, ihya Ramadan, maka saya melapangkan sedikit masa ini untuk kita memanfaatkan masa pada hari Ahad. Biasanya hari Ahad suatu hari yang kita berehat-rehat, beristirahat bersama family
ataupun secara santai bersama ahli keluarga maupun sahabat-sahabat maupun kenalan. Namun oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala menguji sekalian saya dan kita semua di waktu pergerakan yang begitu terhad, sehingga disarankan oleh pihak berkuasa stay at home, duduk diam di rumah. Maka duduk diam di rumah ini, wallahu alam, Allah yang mengetahuinya cara mana untuk kita mengisi ruang masa yang ada ni. Sedangkan masa begitu bermakna, bernilai tinggi. Masa lebih bernilai daripada emas permata, harta belian. Emas 916, emas 919, belian yang bernilai tinggi, harta mutiara yang bernilai. Tidak boleh nak dibandingkan dengan nilai masa. Wal'as, demi masa. Innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, melainkan illal ladzina amanu wa amilus salihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. InsyaAllah apa yang kita usahakan bersama ini, saya ucap syabas pada kru Asy-Syifa kru kerana ada usaha untuk merakamkan. Begitu juga masya-Allah bersama kita pada pagi ini audio kuliah. Audio kuliah bersama kita membentangkan paparan demi paparan untuk mengisi dada-dada kita dengan iman, dengan ilmu, sehingga kita beramal dengan iman dan ilmu. Insya-Allah adanya nilai tambah. Betapa bernilainya amalan apabila kita benar-benar mujahadah dengan ilmu, dengan iman, kita beramal soleh, solehah, takwa dan tahap ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan ayat mukaddimah tadi, pada ayat 185 dalam suratul Baqarah, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang mulia yang mana Allah turunkan Al-Quran. Tentang peristiwa penurunan Al-Quran ini, berlakunya sejarah di suatu ketika mengikut tempoh dan takdir Allah. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ini daripada di Lauh Mahfuz sana. Kemudian turun langit demi langit sampai ke Baitul Izzah, langit dunia ini. Kemudian diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 22-23 tahun. Rasulullah SAW diberi tempoh untuk menerima wahyi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dengan Iqra, bacalah olehmu, maka ditamamkan, disempurnakan dengan surah dan ayat-ayat yang terakhir dalam Al-Quran. Maka bulan Ramadan satu bulan yang kita kena berniat dan berdoa dan berhajat munajat kepada Allah. Mudah-mudahan umur saya dan kita semua kena Allah izinkan sampai. Selagi ada rezeki umur, insya-Allah ada rezeki. Rezeki untuk kita memanfaatkan masa itu di waktu tempoh bertenang. InsyaAllah pada tahun 141 Hijrah ini, maka kita mengharapkan dengan rahmat Allah, Allah memilih kita untuk mendatangi Ramadan Al-Mubarak. Betapa bulan Ramadan Al-Mubarak, satu bulan yang penuh barakah, yang mana setiap qauliyah, setiap perkataan maupun setiap fi'li perbuatan maupun diamnya kita di dalam Ramadan tidak akan sama dengan luar Ramadan. Ini poin yang pertama saya nak maksudkan. Amalan-amalan yang dilakukan di dalam Ramadan tidak akan sama di 11 bulan di luar Ramadan. Tidak akan sama. Ada kala kita membaca Al-Quran di luar Ramadan. Ada kalanya kita
berpuasa di luar Ramadan. Seumpama di bulan Syaban ini. Ada kalanya hamba-hamba Allah melakukan amal-amal kebajikan. Hatta dia mendirikan solat di dalam Ramadan, di luar Ramadan. Ataupun dia melakukan usaha memohon taufik hidayah Allah untuk Allah gerakkan hati dia dalam keadaan berzikir dan lidahnya dalam keadaan mempertuturkan, mengungkapkan kalimah-kalimah tertentu. Seumpama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala pujian baginya. Alhamdulillah, tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia Allah. Allahu akbar, Dialah yang maha besar. Ucapan-ucapan seumpama bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir di luar Ramadan. Dengan rasminya apabila masuk Ramadan, setiap kalimah ataupun setiap ayat-ayat Allah yang kita baca, ataupun kita mendirikan solat fardu, digandakan dengan gandaan-gandaan yang bernilai tinggi. Solat sunnah digandakan. Bagaimana solat sunnah di luar Ramadan, 11 bulan di luar Ramadan. Tidak akan sama solat sunnah yang akan dilakukan oleh kita di dalam Ramadan. Kerana ada gandaan-gandaan, ganjaran, bonus maupun imbuhan yang besar yang mana tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi kita tidak terhitung, Allah sahaja yang akan membalasinya. Masya Allah. Jadi pada mukadimah ini kita menyatakan secara rasmi kena ada niat dan cita-cita kita untuk mendatangi Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah sebagai suatu penghayatan dari segi ilmu, dari segi iman dan amal kita yang terbaik sepanjang hayat. Ini suatu agenda dalam kehidupan kita semasa ini. Dalam keadaan fitnah demi fitnah, ujian dan dugaan datang satu persatu. Alam ini sedang berbicara. Allah menterjemahkan kekuasaannya pada alam kehidupan manusia. Kita sendiri menyaksikan alam ini sedang dipandu arah oleh suatu kuasa yang mentadbir. Rabbal Alamin. Sekarang ini pemerintah-pemerintah di kebanyakan negara, seumpama telah berlaku di Itali dan mungkin akan berlaku di Spain, di Spanyol, dan tidak mustahil boleh berlaku di Amerika Syarikat, USA. Yang selama ni kuasa-kuasa besar selama ini dan termasuk negara China, apabila ditimpanya musibah, musibah yang besar, yakni datangnya bala ataupun suatu yang menimpa seumpama coronavirus ini. Subhanallah, kuasa yang besar pemerintah di negara kuasa-kuasa besar ini mengaku betapa mereka tidak mampu untuk menanggung suatu tekanan yang mana Allah ciptakan suatu makhluk yang namanya coronavirus. Makhluk ini bukan sekadar dia tidak nampak pada pandangan mata manusia, kena disuluh ataupun dilihat secara mikroskop, tapi makhluk halus ini, Masya Allah, Subhana Rabbil Azim, Allah jadikan sebagai setengah syarah, sebagai tentera-tentera Allah. Setengah syarah iaitu kita kena faham sesuatu perkara musibah tu hakikat sebenarnya kadang-kadang Allah sendiri yang datangkan. Bila sampai satu tempoh ketentuan mengikut takdir dan ilmu Allah, maka sesuatu itu akan keluar. Seumpama yang telah saya baca dalam bicara yang lepas pada ayat yang keempat dalam surah Al-Hadid,
ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dialah yang mengetahui apa yang masuk, apa yang keluar. Kemudian apa yang turun, apa yang naik. Ayat ni subhanallah. Kalau kita serah kepada muallim yang alim tentang tafsir, memahami tentang akidah, betapa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa menyusun atur kehidupan makhluk ini. Ada yang masuk, telah saya syarah sebelum ini, yang masuk ke dalam perut bumi ni air hujan, tetesan air, air yang daripada kerajaan langit Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yang masuk ke dalam perut bumi ini juga benih-benih yang ditanam oleh manusia. Banyak mana benih yang ditanam, sayuran, tanaman, pokok dan sebagainya. Termasuk manusia yang masuk dalam perut bumi ini untuk mencari gali. Mencari gali dalam perut bumi ini. Termasuk berapa bilangan mayit yang akan dimasukkan dalam perut bumi ini telah diketahui oleh Allah di Lauh Mahfuz sana. Jadi mengikut jadual ketentuan Allah bilangannya. Begitu juga apa yang keluar, Dan setengah syarah para muallim menyatakan wabak yang berlaku ini telah ada terbenam, seumpama wabak taun yang berlaku di zaman hayatul sahabah, kehidupan sahabah bersama Rasulullah SAW, ataupun setelah generasi setelah berlaku di antara zaman-zaman tabi'in maupun tabi'in dan sebagainya. Jadi sekarang ini dia timbul semula. Jadi termasuk juga apa yang turun daripada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik juga tentang ayat dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat ini, bila kita baca tafsir, subhanallah, yang turun ini termasuklah Al-Quran yang turun. Al-Quran yang turun, kemudian juga takdir yang telah Allah tentukan di Lauh Mahfuz, dia turun satu demi satu. Sebagaimana Al-Quran turun berperingkat-peringkat kepada baginda Nabi SAW dengan wasilah malaikat Jibril AS mengkhabarkan kepada Rasulullah ayat demi ayat, surah demi surah. Subhanallah. Begitu jugalah takdir pun turun. Takdir pun turun ke langit dunia. Kemudian ditentukan qadar nasib kita. Sama ada hal berkaitan dengan rezeki, hal berkaitan dengan bahagia ataupun celaka, maupun hal berkaitan dengan ajal. Ajal manusia telah ditentukan. Tempohnya tanpa ada sebarang penangguhan, melainkan dengan hikmah-hikmah tertentu, berdasarkan dalil-dalil hadis Nabi SAW. Bagaimana ada kadang-kadang rahsia amalan-amalan tertentu berdasarkan mafhum hadis, seumpama yang berusaha memanjangkan hubungan silaturahim. Silaturahim berdasarkan atas riwayat hadis Nabi SAW, hikmah daripada kita menghubungi sanak saudara, kaum kerabat, adik-beradik, mak saudara, pak bapa saudara, apatah lagi dalam kuarantin, tempoh kuarantin ini, tempoh lockdown ini, subhanallah. Sesiapa yang memanjangkan hubungan silaturahim ni, hubungan kekeluargaan, hikmahnya Allah panjangkan usia. Dengan maksud apa? Allah datangkan keberkahan dalam usianya. Allah izinkan, Masya Allah, usianya semakin barakah dengan amalan-amalan yang soleh, amalan yang taat, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nak menyatakan apa tadi? Bagaimana Ramadan Al-Mubarak turun dengan turunnya Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini kita kena faham dengan baik, dia merupakan peta kehidupan. Peta kehidupan umat manusia. Dan telah apabila manusia ditekan demi tekanan, barulah manusia sedar. Segala penyelesaian segala masalah ataupun hal-hal yang berbangkit dalam kehidupan dunia umat manusia ni, cara
penyelesaiannya adalah merujuk kepada tauhid kepada Allah. Merujuk kepada kitabullah. Kembali kepada fitrah agama Allah. InsyaAllah yakin, percaya dan yakinlah apabila kehidupan kita ini dipandu arah oleh peta kehidupan yang benar. Yang ilmu datang warid kalam daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kompas kehidupan kita Al-Quran akan menjadikan saya dan kita semua orang-orang yang beriman, yang benar keimanan mereka di sisi Allah dari segi tauhid kepada Allah dengan menjunjung kalimah tauhid la ilaha illallah. Bila menjunjung kalimah tauhid, syahadah, penyaksian bahawasanya tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia Allah. Subhana rabbiyal azim. Bagaimana peta kehidupan ini akan memandu arah kita untuk sampai ke suatu makam sebagaimana ayat-ayat Allah dibentangkan kepada kita dalam surah yang sama, suratul Baqarah. Firman Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu daripada kamu, agar kamu mencapai maqam takwa. Inilah yang saya nak maksudkan pada pagi ini, maqam takwa. Apabila kita insya-Allah mendatangi Ramadan pada tahun ini, pastikan niat kita, hajat kita, objektif kehidupan kita untuk menaikkan suatu peningkatan ilmu, iman dan amal sampai satu tahap benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disyarahkan oleh alim ulama betapa takwa ini ada beberapa jenis takwa. Ada yang mengertikan takwa ini takut kepada Allah. Sebagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan bagaimana definisi pengertian takwa dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyarahkan takwa itu adalah sedapat mana, sejauh mana kita memenuhi tuntutan melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dalam masa yang sama kita meninggalkan segala apa yang Allah tegah, Allah larang, Allah cegah kita melakukan. Maka di situlah hakikat takwa, yang apabila seseorang hamba kepada Allah dia beramal dengan hal yang demikian, maka hakikat takwa itu dia akan bersarang di dalam hati saya dan kita semua insya-Allah. At-taqwa hahuna. Takwa ini ada di dada, dalam dada kita. Baik. Beberapa hari yang lepas, para penuntut ilmu yang menyaksikan di audio kuliah ini boleh merujuk kenyataan saya betapa adanya amalan-amalan yang menghadirkan rasa takut kepada Allah. Spontan saya ulang balik kepada sidang yang mendengar, yang baru menyaksikan pertemuan pada pagi ini. Di antara perkara yang menghadirkan rasa takut, seumpama yang telah diisyaratkan oleh menantu Rasulullah, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu an, menyatakan bagaimana takut kepada Allah itu adalah takwa. Maka yang untuk menghadirkan takwa itu ada 4, katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang pertama iaitu untuk menghadirkan rasa takut itu kita pergi ziarah kubur. Ziarah kubur berkesinambungan dengan kita melihat orang mati. Bila kita melihat orang mati ataupun kita fokus pada poin kita ziarah kubur, subhanallah, dengan hadirnya kita di kubur, kita mengisafi diri saya dan kita semua, satu hari nanti aku sendiri akan ke kubur ni, dimasukkan di liang lahat. Kita menyaksikan bagi muslimin sunnah melihat ketika
mayit ini mula diletakkan di liang lahat. Selain daripada mendoakan si mati, ada satu kerja hati kita, fikiran kita menggambarkan suatu hari nanti aku sendiri akan dimasukkan di liang lahat. Bayangkan liang lahat yang saiznya berapa ela saja, berapa kaki saja. Kemudian dalam keadaan yang selama ni kita hidup di kediaman masing-masing, di homestay, di rumah masing-masing dalam keadaan cukup makan, cukup pakai. Tak cukup dengan kipas, ada aircon. Tu dia. Dan kita dilengkapi dengan beberapa aksesori dalam rumah. Dalam rumah adanya kapet, adanya tilam, adanya cadar dan sebagainya lah. Tu dalam rumah kita masing-masing. Tapi bila tengok mayit ini, jenazah ni masuk dalam liang lahat, apabila ditimbuskan, subhanallah, apa bekalan yang sebenarnya, hakikat yang kita nak bekalkan. Jadi melihat menziarah kubur ni sebenarnya mendatangkan rasa takut untuk kita membuat bekal suatu orang yang bijaksana. Diisyaratkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang melakukan amal kebajikan, dia membuat bekalan untuk negara akhirat. Saya ulang sebut dalam bicara seumpama sebelum ini, nilai akhirat ini ada semasa hidup di dunia. Namun urusan persoalan akhirat itu akan berbangkit lebih jelas demi jelas apabila telah mati. Setelah mati, bila datangnya malaikat yang ditugaskan untuk mempersoalkan satu demi satu, persoalan demi persoalan yang telah dinyatakan berdasarkan riwayah-riwayah hadis, maka di situlah, di waktu kita berada di dalam alam barzah, waktu kita personal, secara individu kita berdepan dengan makhluk Allah yang namanya malaikat. Biasa kita dengar talqin di atas kubur, jangan kamu gementar. Wallahu a'lam. Perkataan gementar ni wallahu a'lam. Memang pun bila datang, subhanallah, datangnya malaikat Allah, kita selama ni tak pernah tengok malaikat. Kita tak pernah tengok malaikat sebenarnya. Tapi tiba-tiba bila sampai sesi alam barzah, Allah jelmakan malaikat itu. Malaikat pula ada dengan beberapa versi wajah mereka. Ada berdasarkan, dirupa paraskan, seumpama malaikat maut situ, berdasarkan setengah riwayah hadis menyatakan dia akan merupakan suatu makhluk yang berdasarkan amalan kita. Sekiranya kita melakukan solat dengan khusyuk, sehingga Allah redha solat kita, Allah terima solat kita, maka makhluk Allah itu dia berupa. Solat itu dia datang kepada kita. Bila kita ditanya, kita pun naik heran, siapa yang datang ini? Maka dijelaskan kepada orang yang beriman bertakwa, aku adalah solatmu, aku adalah puasamu, aku adalah sedekahmu, aku adalah versi bacaan Quran yang kamu baca semasa hidup di dunia. Ni semasa ini kami dijelmakan di hadapan kamu untuk menghiburkan kamu. Tu sebelum terlambat bagi mereka yang seumpama amalan membaca suratul Mulk setiap hari sebelum tidur di malam hari. Satu homework buat kita semua, masa kita stay at home ni lah, kita istiqamahkan saja amalan yang selama ni kita telah buat. Malang sungguh apabila kita sebelum ini kita buat satu amalan, tiba-tiba bila bersarang di rumah masing-masing, kita meninggalkan suatu sunnah yang telah kita lakukan. Itu bahaya fitnah. Dalam keadaan kita cukup makan, cukup pakai ini pada setengah keadaan, kadang-kadang dia menyebabkan bila makan yang cukup, kemudian pakaian yang cukup, minum yang cukup dan sebagainya lah, subhanallah. Mudah-mudahan sebenarnya kecukupan makan dan minum ini sebagai satu zat energi untuk kita rajin beribadah. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan sebagaimana ittiba' Rasulullah SAW, Rasulullah akan makan dengan maksud untuk
meraih redha Allah, kemudian makan dengan maksud untuk mencari keberkahan, dengan hasil keberkahan dalam makanan itu menatijahkan suatu amal ibadah, sehingga rajin dalam keadaan ibadah, melakukan solat dalam keadaan khusyuk seumpamanya, ataupun membaca ayat-ayat Allah, mendirikan, melakukan amal-amal kebajikan dan sebagainya. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang saya nak maksudkan, cobaan dan dugaan ini sebenarnya kita boleh kinayahkan, kita boleh flashback balik bagaimana Rasulullah SAW ketika menerima wahyu yang pertama. Bukankah Rasulullah tidak tahu membaca? Maka datang malaikat Jibril alaihissalam, pegang, bukan sekadar pegang dan peluk Rasulullah SAW, peluk kerabat kali pertama. Iqra. Rasulullah tidak mampu, kerana Rasulullah dalam keadaan gemetar, dalam keadaan tidak pernah didatangi makhluk, dirupa paraskan satu makhluk pada waktu itu seumpama seorang manusia mendatangi Nabi SAW. Kemudian apabila ditekan kali kedua, ringkas cerita, apabila ditekan kali ketiga, bila ditekan kali ketiga, disitulah mulanya pentarbiahan, uslub pendekatan malaikat Jibril alaihissalam. Allah izinkan perkara itu berlaku. Bila tekanan demi tekanan ditekan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menuruti akan perintah Allah. Iqra, bacalah. Begitulah keadaan suasana kita, dalam suasana dalam negara kita dan kepada umat manusia ini. Subhanallah, bila Allah timpakan musibah, Allah timpakan bala, sebagai satu tekanan pada perasaan kita yang selama ni kita boleh pergi mari ke hulu ke hilir, sehingga kita menunaikan sebagaimana perintah Allah. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dalam suratul Mulk, bagaimana dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu, mudah bagi kamu untuk guna pakai, mudah bagi kamu untuk pergi ke mana penjuru bumi ini, sehingga kamu carilah rezeki kurniaan Allah yang baik. Kemudian segala urusan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempoh yang telah berlalu adalah tempoh yang panjang. Allah bentangkan kehidupan kepada umat manusia, termasuk saya dan sebagainya. Selama ini boleh kita ke hulu ke hilir. Tiba-tiba musim sekarang ni, Allah timpakan sesuatu yang menimpa seumpama ini. Dalam waktu yang itulah kita kena faham hakikat dunia ini adalah tempat tumpangan sementara. Yang biasa kita dengar para khatib menyampaikan akhirat yang kekal abadi. Saya selalu umpamakan bagaimana fitnah dunia ini. Seumpama kita bermusafir berjalan jauh. Berjalan jauh, musafir, travel long distance, perjalanan yang jauh. Tiba-tiba kita diberi kemudahan untuk menginap di hotel 5 star, 5 bintang. 5 bintang. Subhanallah, bila kita diberi kemudahan begitu, bayangkan hotel tak sama dengan rumah kita. Tak sama dengan rumah saya dan kita semua. Hotel 5 star ni dia cukup. Tengok pintu hotel tu pun suatu yang menghiburkan. Apatah lagi masuk dalam bilik hotel tu dengan aksesori cukup kelengkapannya. Kita the first kita tengok iaitu tempat pembaringan tilam. Tilam yang maknanya lebih pada 3 inci. Boleh jadi sampai 8 inci, sampai 10 inci, sampai berbelah inci lah tilam ni dalam 5 star punya hotel ni. Kemudian dilengkapi dengan air condition, kemudian ada di ruang tamu cukup dengan makanan, dengan minuman yang ada sachet, ada air panas, ada air sejuk. Kemudian masuk ke dalam sikit, jumpa bilik air, toilet tu pun 5 star toilet. Waktu yang sama bagi orang yang berilmu, yang ada iman sebelum ini, bila masuk dalam bilik hotel ini, Masya Allah, apa yang kita lakukan? Sebahagian, saya sangka baik, masih ada sebahagian yang berilmu, beriman kepada Allah, mereka tetap istiqamah, qanitin.
wa qanitin, dan mereka tetap istiqamah, tetap taat. Di waktu mereka tidak musafir, mereka seumpama membaca suratul Mulk. Di waktu ketika tidak bermusafir, mereka mendirikan solatul jemaah dan solat sunnah dan membaca ayat-ayat Allah. Bila masuk dalam bilik ini, bilik 5 star ni, sebahagian di antara orang berilmu beriman, masya-Allah, alhamdulillah, siru ala barakatillah. Bagaimana teruskanlah bagaimana perjuangan kehidupan ini bagi orang berilmu beriman, betapa kehidupan ini adalah suatu yang menguji. Namun demikian, betapa ramainya bila masuk bilik hotel ni, bilik rehat, dan kadang-kadang meninggalkan suatu amal yang biasanya kita lakukan ketika bermukim, hilang. Sepatutnya dibaca dahulu, seumpama ayatul kursi sebelum tidur, ataupun dibacanya 2 ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah, ataupun dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ataupun rajin sedikit, maknanya istiqamah kan baca suratul Mulk sebelum tidur di malam hari. Tapi inilah dia, bila masuk dalam bilik hotel, kadang-kadang ramai juga yang dalam keadaan segar pada tubuh badan, tapi dari segi pengisian kerohanian Allah uji sebenarnya. Betapa begitulah dunia ini. Saya nak umpamakan dunia ini, bila kita dalam keadaan zon selesa, zon yang tenang, Allah lepaskan kehidupan kita ni dengan macam-macam kenikmatan. Allah berikan kenikmatan yang dapat dirasa dengan lidah, sehingga dapat dipegang dengan tangan, dapat dipijak dengan kaki, subhanallah, dapat berperasaan pada hati kita sehingga terpancar pada kotak fikiran kita, rasa tu nikmat. Tapi namun demikian, sejauh mana nikmat itu, apakah menenangkan hati kita sehingga akan membuahkan hasil keimanan kita kepada Allah dan membuahkan hasil ketaatan kepada Allah, makin meningkat amal ketaatan kita kepada Allah. Cabaran yang sebenar, fitnah yang sebenar apabila berada di zon yang selesa. Di zon yang terhad sebegini, sepatutnya Masya Allah kita boleh sabar. Cool down. Maknanya bawa bertenang. Ini dia, bawa bertenang. Selama ni Allah dah bagi pelepasan, dan ni Allah izinkan sampai, ya Allah. Lihatlah bagaimana kita menyaksikan sendiri. Dengan saya pun pakai mask tu, topeng muka tu. Selama ni Allah beri nikmat pernafasan yang sebentar tak payah pakai. Bila dah pakai memang terhad nafas ni. Macam makin lama pakai makin rasa dalam keadaan satu tekanan pada pernafasan kita. Bayangkanlah kita ihsan kepada himat-himat sokongan seumpama doktor dan para perawat, sister dan jururawat, ataupun himat-himat sokongan yang lain seumpama pihak berkuasa, polis, tentera dan sebagainya. Mereka terpaksa memakai, kita pun terpaksa pakai ni. Allah Rabbi, sedar ke tidak saya dan kita semua, kita dihadkan pernafasan. Bila dihadkan pernafasan, kita kena sedarlah, satu hari nanti had pernafasan ini akan ditarik balik. Rupanya suatu nikmat yang besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala masih, maknanya izinkan kita ni bernafas, masih bernyawa. Sepatutnya pagi tadi, tanpa kecuali tidak kira siapa pun dia, serendah-rendah pangkat, setinggi-tinggi pangkat, dia kena ada rasa syukur nikmat. Di antara nikmat kurniaan Allah yang besar juga, iaitu nikmat nyawa, nikmat pernafasan. Masih hayat kita, masih ada, roh kita ada bersama jasadi kita, badani kita. Ini suatu nikmat yang sepatutnya semua orang boleh ucap kalimah hamdalah, kalimah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian tidak kurang juga yang masih lagi sebenarnya. Mudah-mudahanlah musibah yang berlaku ini menyedarkan umat manusia ini betapa kena ambil keputusan yang bijaksana, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Seandainya musibah yang berlaku ini
sehingga meninggalkan masih ramai yang tidak menunaikan solat 5 waktu. Masih ramai yang dalam keadaan tidak rajin beribadah kepada Allah. Ataupun masih ramai di antara nisa perempuan yang tidak menutup aurat. Ini suatu yang malang. Yang sebenarnya amalan seumpama itu sebenarnya menganiayai diri mereka sendiri. Saya ulang sebut, saya dan kita kena muafakat. Di antara agenda kita boleh hantar mesej kepada pihak berkaitan ini, termasuk pihak pemerintah yang memerintah kerajaan Malaysia yang baru ini, kita kena hantar mesej yang jelas kepada Menteri Penerangan. Termasuk kita minta khidmat sokongan pada Menteri Agama kita, Sahibul Samaha Dr. Zulkifli Al-Bakri, supaya bersuara. Dan Prime Minister kita pun ada ketokohan dari segi ilmu. Anak didik, maknanya keturunan yang baik daripada generasi ulama. Dan kita punya duta khas kepada keluar negara, seorang syekh alim tentang tafsir dan hadis. Maka kita muafakat akhirat menyatakan kepada jabatan-jabatan tertentu dalam kerajaan supaya memastikan penyiaran demi penyiaran ataupun channel-channel TV yang dipaparkan di monitor TV sekarang ini diubah, dibetulkan struktur channelnya sehingga memaparkan rancangan-rancangan yang membina iman, yang membentuk modal insan. Tak cukup dengan seumpama kita paparkan di YouTube ataupun di seumpama kita paparkan di audio kuliah ini. Dia satu kita kena gembleng tenaga menyampaikan mesej ini, suatu tuntutan yang aulawiyat, yang menjadi keutamaan kita. Orang yang ada ilmu agama, kita mufakat membentuk satu himpunan tenaga kekuatan, Masya Allah. Bila kekuatan itu diteraskan dengan ilmu, dengan iman dan takwa kepada Allah, insya-Allah boleh merubah suatu yang selama ini, sebelum ini channel-channel TV sampai bercampur baur antara yang halal dengan yang haram. Dan kebanyakan juga ada channel yang haram. Hukum melihat TV ni berdasarkan syarah kitab fatwa Syekh Profesor Yusuf Qardawi menyatakan hukumnya asalnya mubah, tapi bila channel itu, rancangan itu memaparkan rancangan-rancangan yang bercampur baur dengan antara lelaki dan perempuan sehingga mendedahkan aurat bagi wanita, maka kita dengan ilmu, dengan iman kepada Allah, dengan rasa takut kepada Allah, kita kena muafakat akhirat menyatakan kepada kerajaan, subhanallah, kerajaan yang memerintah pada hari ini sebenarnya adalah amanah daripada Allah. Selama ni ada nada sebagai nada yang supaya kerajaan berubah kepada suatu kerajaan yang lebih baik. Insya-Allah, mudah-mudahan. Kita jangan ambil masa yang panjang, begitu lama sehingga membiarkan dalam tempoh yang terhad ini. Allah uji sekalian kita betapa maknanya masa yang ada ini kita manfaatkan dengan nilai iman, dengan nilai ilmu, dengan iman takwa kepada Allah. Insya-Allah kita boleh mengusulkan supaya kerajaan dapat membina rakyat dengan lebih terbina dengan iman, dengan ilmu, dengan takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa minit yang terakhir ini saya nak menyatakan betapa apabila kita mendatangi Ramadan ini, akan datang ini, insya-Allah ada satu persiapan ataupun beberapa persiapan kita pastikan supaya kita capai kepada satu tahap ilmu. Kena ada persiapan untuk menghayati maksud, iaitu khusyuk dalam solat. Itu satu homework buat semua. Belajar, baca buku, kitab, belajar dan halusi syarah para ulama bagaimana untuk mencapai tingkatan rasa khusyuk dalam solat. Kerana solat ini satu amalan soleh yang mendatangkan nilai takwa di sisi Allah, apatah lagi dalam Ramadan. Kerana kita bercita-cita nak menjadikan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik, maka buat persiapan secara ilmu dan biasa-biasakan
solat sunnah di luar Ramadan ini, apatah lagi dalam bulan di ambang Ramadan ini, di bulan Syaban ini, biasa-biasakan. Termasuk juga homework kita kena hadam bagaimana puasa tu. Puasa tu sendiri bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah bersabda dalam satu mafhum hadis, dalam hadis, kam min saimin laisa lahu illa ju'u wal atash. Kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal atash. Betapa ramainya orang puasa, betapa ramainya orang puasa, tetapi ia tidak memperolehi apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Maknanya suatu yang kita kena ambil perhatian, pastikan puasa kita ni ada nilai. Jangan sampai puasa kita pada Ramadan yang akan datang puasa yang lumrah kita puasa. Saya masih bersangka baik sesama kita, dan kita masih kita berkewajipan bersangka baik sesama kita. Dah baik dah soleh dah solehah dah dalam penghayatan solat, dalam penghayatan puasa. Namun demikian kita boleh tingkatkan. Bagaimana ada puasa yang dengan penyertaan batin kita, dengan kehadiran niat kita, hati kita, kita beramal dengan bimbingan para alim ulama dan syarah para guru, insya-Allah puasa pada tahun ini puasa yang lebih baik daripada puasa pada tahun-tahun yang sebelumnya. Serengkasnya saya bagi poin saja. Dalam 10 minit yang terakhir ini nak menyatakan tentang penyertaan puasa berkaitan dengan untuk mencapai hakikat puasa yang menaikkan diri kita ini, makam tingkat amal takwa kita kepada Allah ini, supaya Allah terima dalam keadaan tingkatan puasa itu dalam keadaan ya Allah muliakan. Pertama iaitu step kita, iaitu ketika berpuasa, pertamanya pastikan mata kita ini terpelihara daripada menahan, memandang pandangan segala sesuatu yang tercela dan dibenci, ataupun kepada sesuatu yang menyebabkan kelalaian hati dan melupakan daripada berzikir ataupun mengingati Allah. Maknanya pertama jaga mata. Ringkas yang keduanya jaga lidah. Jaga lidah. Ketika berpuasa jaga lidah. Jaga lidah daripada perkara yang tidak bermanfaat. Seumpama ghibah, mengumpat, berdusta, mengadu domba, keluarnya perkataan kotor, caci maki, menimbulkan permusuhan, dan ungkapan-ungkapan seumpama riak, bangga, ujub, dan takabur. Jadi semua perkara yang berkaitan lidah ni kita halusi apa sebenarnya pekerjaan lidah yang sepatutnya kita boleh usaha lakukan. Seumpama berkata yang baik-baik, gunakan lidah ini untuk membaca ayat-ayat Allah. Gunakan lidah ni, minta Allah bagi kekuatan lidah ni untuk melafazkan zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga iaitu menahan pendengaran, telinga yang mendengar, daripada mendengar segala perkara yang dibenci dan segala perkara yang haram diucapkan, maka haram juga didengar. Subhanallah, maknanya jagalah pendengaran ketika Ramadan nanti, ketika penghayatan kita berpuasa pada siangnya, jaga, kekang nafsu syahwah ini, termasuk pastikan telinga yang mendengar perkataan yang baik-baik, mendengar bicara agama, mendengar alunan-alunan bacaan Al-Quran, dan salah satu sunnah Rasulullah juga suka mendengar bacaan para sahabat, baginda Nabi SAW. Apa salahnya dalam kehidupan kita, kita indahkan fi'li perbuatan kita mengikut, yakni ittiba' akan sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah bila ada suatu objektif dalam kehidupan kita mengikut sunnah-sunnah Rasulullah ini, maka akan berlakulah hikmah dalam kehidupan ini. Dan di antara yang keempatnya iaitu menahan anggota badan yang lain daripada segala perbuatan dosa, baik tangan ataupun kaki, dan daripada segala yang dibenci. Demikian pula menahan perut daripada perkara-perkara yang syubhat, sama-sama tidak jelas halal ataupun haram pada waktu berbuka. Oleh sebab itu tidak ada gunanya berpuasa yang cuma menahan kemasukan makanan yang halal, tetapi sewaktu berbuka memasukkan makanan yang haram ataupun yang diperolehi dengan cara jalan yang haram. Ini yang dimaksudkan dalam
matan hadis tadi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal atash. Betapa ramainya orang berpuasa, hakikatnya dia tidak memperolehi daripada apa-apa puasanya melainkan lapar dan dahaga. Kerana apa? Dia bersahur dengan buah tamar, air dan makanan yang ringan dan sebagainya yang halal. Tiba-tiba dalam pencarian rezekinya di waktu siang hari dia mencari rezeki, tiba-tiba ada bercampur harta dia dengan sumber yang syubhat, apatah lagi haram. Contoh bagi kaki tangan kerajaan, pastikan antum semua maknanya beramanah dengan masa seumpama telah digaris pandu oleh Menteri Agama pada waktu mula-mula menyampaikan mesej ucapan tamanya. Saya mendapati Menteri Agama kita ini, Masya Allah, dia telah garis pandukan kepada kita betapa perlu pentingnya amanah tugasan ketika bertugas itu. Ibarat kata jangan kurang dan bukan kurangkan, maknanya aktiviti seumpama curi tulang semasa bertugas dan sebagainya, sebenarnya suatu yang mendatangkan natijah yang tidak baik pada nafkah untuk diberi makan minum kepada keluarga. Hal yang demikian menyebabkan anak-anak ataupun ahli keluarga kita mengalami satu keadaan yang sebenarnya menyebabkan mereka tidak tenang. Bila makanan haram ni tidak masuk dalam perut, itulah jadi kemuskilan sebelum ni. Sebelum ini, seumpama satu isu bagaimana dinyatakan, satu orang apabila sebelum ini dikenali, dia baik saja. Dia baik saja. Jiwa agama ada keilmuan agama dan sebagainya. Dia baik saja. Tiba-tiba boleh berubah sifatnya, perkataannya berubah, amalannya berubah. Mula menyatakan sesuatu yang sumbang pada perkataan, mula mendakwa, mula memaki dan mula mencela, seumpama mencela ulama, sehingga menyatakan maknanya ulama ini dah tak betul, center dan sebagainya. Ucapan-ucapan sebegini, secara peribadi saya dah yang menyebabkan ucapan sebegini timbul. Sebelum ini orang yang sama ini dalam keadaan baik, tertib, lebih kurang kita dan sebagainya. Tapi bila ungkapan-ungkapan yang tidak manis keluar pada mulut seseorang, sebenarnya antara sumbernya ada sesuatu yang haram masuk dalam perut ni. Rezeki yang dinikmati itu dari mana puncanya? Apakah ada syubhat ataupun haram? Bila perkara ini berlaku pada seseorang itu, maka boleh berubah kepada sifat. Tidak heran bagi kita bila berubah sifat orang ni, lidah dia bercakap, kemudian pelakuan dia berubah kerana ada sumber haram. Termasuk dalam kita memastikan hati kita dalam keadaan terurus dengan baik ketika solat, pastikan untuk mencapai rasa khusyuk dalam solat, pastikan sumber yang halal lagi baik, lagi barakah masuk dalam kantongan perut kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membarakahi rezeki yang Allah beri pada kita dan sebagainya. Dan di antara yang terakhir disebut di sini dalam penghayatan untuk memastikan puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jangan terlampau banyak makan pada waktu berbuka. Sekalipun makanan itu halal dan diperolehi daripada jalan yang halal, sehingga penuh dan padat perut. Sesungguhnya tidak ada suatu bekas yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada perut yang penuh berisi makanan sekalipun halal. Cubalah renungkan apakah manfaat yang dapat diambil oleh seseorang yang berpuasa, padahal puasa adalah benteng kepada musuh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk mematahkan syahwat. Khulasahnya, kesimpulannya dalam poin yang kelima ini, ketika kita berpuasa, qadarnya qadar yang sederhana. Ambillah qadar yang wasatiyah, yang sederhana. Jangan kita mengulangi suatu keadaan berapa tahun yang lepas berturut-turut setiap tahun. Negara kita mengalami lambakan lebihan makanan ketika di dalam Ramadan. Di luar Ramadan, sampah sarap terhimpun daripada lebihan makanan kita warga negara Malaysia ini, maknanya dah bertimbun-timbun dah. Tapi yang heran, tapi pelik tapi benar, bila Ramadan makin bertimbun sampai 1 ke 2 kali ganda nilainya. Persoalannya ini, maknanya kemungkinan besar setiap rumah
ada rumah-rumah yang maknanya ada lebihan makanan. Jadi malu kita kepada Allah. Allah beri rezeki sebenarnya untuk kita qanaah. Cukup qadar apa yang ada. Kemudian kita kalau ada lebih, kita infak, kita sedekah. Dan dalam masa yang sama kalau ada keperluan dan sebagainya untuk diri kita sekadar mana, dan kita makan pun jangan sampai orang Kelantan panggil mutah darah. Mana sampai mana nak jeluak tu. Dengan air yang macam-macam kala, dengan makan yang beraneka rasa, subhanallah, cukuplah untuk menu pada tahun ini. Kita dah setting, kita dah bajet selama sebulan daripada tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, kita dah setting. Katalah sebelum ini di luar Ramadan kita bajet dalam katalah 1,000, maka nilai sebenar ketika dalam Ramadan kita boleh bajet antara 500 ke 800. Ada penjimatan kerana qada puasa orang yang berilmu, beriman, dia maknanya qada yang sederhananya. Malang sungguh kalau puasa ni makin berat badan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malang sungguh. Malang sungguh kalau puasa. Bila puasa, timbang di awal Ramadan dengan hujung Ramadan naik 3 ke 5 kilo. Ini puasa ada sesuatu yang janggal berlaku. Kerana puasa ni sebenarnya mengekang nafsu syahwah makan, minum, termasuk panca indera kita, telinga yang mendengar, mata yang melihat, lidah yang bercakap, termasuk tangan dan kaki yang diguna pakai, termasuk akal fikiran dan hati kita. Mudah-mudahan terurus dengan baik. Dan saya tutup dengan satu doa warid daripada kauliah Nabi SAW. Cuba berdoa dengan doa ini, mudah-mudahan Allah pelihara, lindungi kita daripada kejahatan pendengaran, telinga yang mendengar, termasuk mata yang melihat, termasuk lidah yang bercakap, termasuk hati dan air mani kita. Satu doa yang seandainya dapat dihafal dengan baik, doa ini bagus untuk kita beramal setiap hari dengan doa ini. Pada waktu siang kita baca sekali, pada waktu malam kita baca sekali. Alhamdulillah. A'udzubika min syarri ma a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyati. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyati. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyati. Yakni minta perlindungan Allah daripada kejahatan pendengaran, daripada kejahatan penglihatan, daripada kejahatan lidah, daripada kejahatan hati, dan daripada kejahatan air mani. Masya Allah. InsyaAllah Allah makbulkan doa saya dan kita semua dengan lafaz daripada warid daripada kauliah Nabi SAW ini. Allah akan pelihara insyaAllah. Kita jaga dengan iman, dengan ilmu, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. InsyaAllah bila kita beradab dengan Allah, Quran dan Sunnah ini, Allah akan pelihara. Bila Allah pelihara kita, sebenarnya niscaya Allah, bila kita pelihara syariat Allah, maka Allah akan pelihara kita. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Dengan maksud kita menjaga batas syariat Allah Subhanahu Wa Taala, hukum dan peraturan yang Allah telah garis pandu, dan insya-Allah Allah akan pelihara kehidupan kita. Penutupnya lebih tenang, lebih damai, lebih selamat, lebih bahagia, lebih nikmat insya-Allah. Cukuplah sekadar ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wahai Allah, kurniakanlah kami petunjuk dan ketakwaan dan pemeliharaan dan kecukupan, yakni kekayaan bagi hati kami, ilmu, iman dan amal kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ighfir lana, wahai Allah ampunilah kami. Allahumma arhamna, wahai Allah rahmatilah kami. Allahumma rzuqna, wahai Allah rezekikan kami. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, rezekikan kami taubat nasuha sebelum datangnya ajal. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ilallah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.